Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okay, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang sudah berada dalam sesi pada pagi ini. Macam biasa boleh sharekan dan like dan share sesi live pada pagi ini pada sahabat-sahabat kita yang lain. InsyaAllah mereka dapat sama-sama join untuk sama-sama kita mengaji dulu pada pagi ini. Dan insyaAllah bagi yang baru pertama kali join, boleh follow kita punya TikTok dan juga lihatlah video-video yang bermanfaat insyaAllah. Dan yang baru pertama kali mungkin tak tahu sesi ni sesi apa, jadi insyaAllah saya terangkan seperti biasa secara ringkas. Jadi setiap pagi kita akan bersiaran langsung di live TikTok setiap hari Isnin sehingga hari Jumaat insyaAllah. Kalau tidak ada sebarang halangan, kita akan live pada jam 9 pagi sehingga 10 pagi Isnin sehingga Jumaat. Kita akan sama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim insyaAllah. Dan pada hari ini kita bermula pada muka surat yang ke-84. Ya, semalam kita dah selesai muka surat yang ke-83. Jadi macam biasa kita akan bacakan ayat per ayat, kemudian kita akan huraikan serba sedikit berkaitan dengan hukum tajwid ataupun cara baca dalam ayat yang kita baca. Kemudian kita lihat sama-sama pada terjemahan ayat ataupun maksud ayat yang kita baca supaya kita dapat faham apa yang kita baca. Okey, maksudnya kita bukan sekadar bacalah, kita dapat belajar tajwid, kemudian kita dapat faham juga apa yang kita baca insya-Allah. Okey. Lagi sekali saya ucapkan selamat datang kepada yang baru masuk. InsyaAllah boleh bersedia untuk kita mulakan hari ini pada muka surat yang ke-84. 84 juzuk yang kelima surah An-Nisa. Surah An-Nisa kita dah masuk hari tu pada hari Isnin tak silap. Hari Isnin ataupun minggu lepas. InsyaAllah. Alhamdulillah hari inilah halaman 84. Ya betul. Saya pinkan balik. Pin komen. Kita mula mushaf 84 insyaAllah. Tuan-tuan dan puan boleh buka mushaf masing-masing. Kalau nak buat nota dan sebagainya boleh insyaAllah. Dan kita akan mana kita punya nota formula tajwid hilang dah. Tak apa, insyaAllah kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekejap ya. InsyaAllah kita mulakan pada muka surat 84. Mana nota dah tak jumpa dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Tuan-tuan dan puan, kita tengok pada tajwid. Hukum tajwid yang ada dalam ayat yang kita baca. Yang pertama ar-rijal, kenapa kita bariskan dia dengan baris atas? Di sini kita panggil hamzatul wasal. Hamzah wasal di sini tuan-tuan dan puan boleh lihat alif yang kepalanya seperti huruf sad ni. Kita panggil dia adalah hamzah wasal. Jadi macam mana kita nak tahu kita bariskan atas, bawah ataupun depan?
Jadi tuan-tuan dan puan boleh lihat pada video di TikTok. Video ketiga paling latest tak silap saya, boleh tengok kat situ cara nak membariskan dia. Okey, kalau kita nak terangkan kat sini panjang. Okey, baik. Terus alan nisa, lam yang kosong kita sebut dia sebagai alif lam syamsiah. Lam yang kosong alif lam syamsiah, maka abaikan huruf lam tersebut, tidak perlu dilafazkan dalam bacaan, terus masuk ke dalam huruf nun yang bersabdu. Okey, bila mana huruf nun bersabdu sama seperti mim yang bersabdu. Perlu didengungkan dengan 2 harakat. Wajibul gunnah. Alan nisa'i, nisa. Okey, ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, maka kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Okey, selepasnya bukan huruf bersabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Ni kita punya nota. Okey, jadi ombak selepasnya bukan huruf yang bersabdu, kita baca 4 ataupun 5 harakat. Okey. Faddalallahu ba'dahum. Ini insya-Allah tak ada masalah. Mim yang ada tanda mati, jelaskan huruf mim tersebut iaitu idgham izhar syafawi, ala ba'd. Okey, kita berhenti pada perkataan ba'di, maka tidak boleh kita lantunkan pada huruf dad. Okey, ala ba'd. Okey, sahaja. Tidak boleh kita baca ala ba'd. Okey, sebab apa? Sebab huruf dad bukan daripada kalangan huruf qalqalah. Okey. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ. Sekali. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Okey, wa bima anfaqu min amwalihim. Okey, ombak selepasnya bukan huruf yang bersabdu, maka 4 ataupun 5 harakat. Di sini mad jaiz munfasil. Kemudian nun kosong. Okey, di sini anfaqu ni nun kosong, di sini min amwalihim nun yang ada tanda mati ataupun sukun. Maka kita balik pada formula kita. Nun yang kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung. Okey, nun yang ada tanda mati, bacaannya terus kita baca izhar, iaitu jelas dan tak dengung. Okey, jadi kedua-dua cara bacanya berbeza, kita lihat pada tanda sahaja. Okey, al-faku kita dengung sebab lepasnya bukan lam ataupun ra. Kan? Di sini fa bukan huruf lam ataupun bukan ra. Jadi anfaqu min amwalihim. Okey, di sini ikhfa hakiki. Min amwalihim, kalau nun yang ada tanda mati, bermaksud di situ ada hukum izhar. Izhar apa? Izhar halki. Okey, fas-salihatu sama juga kita dah jumpa tadi ala nisa, di sini pun sama alif lam syamsiah. Fas-salihat sebab huruf lam ini tidak ada tanda mati. Fas-salihatu qanitatun hafizatu. Okey, di sini tuan-tuan dan puan boleh lihat perbezaan untuk tanda depan, baris depan. Okey, di sini baris depan 69, di sini baris depan 99. Okey, maka kedua-dua ni cara bacanya berbeza. Kita tengok balik kepada formula. Okey, baris depan 99, selepasnya bukan lam ataupun ra kalau kita baca dengung. Tapi kalau selepasnya lam ataupun ra, kita tak boleh baca dengung. Okey, kalau 69 terus kita baca izhar, iaitu jelas, dan tak boleh kita baca dengung. Tak boleh dengung. Jadi kita tengok dekat sini tadi. Qanitatun. Qanitatun 69, maka kita baca dengan jelas. Hafizatu. Okey, di sini tu 99, maka kita lihat dulu. Lepasnya lam ataupun ra. Kalau bukan, maka dengung. Tapi dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat selepasnya adalah huruf lam, maka tak bolehlah dengung. Jadi dia tidak boleh dengung, maka kita baca dengan idgham, iaitu masuk ke dalam huruf lam tersebut. Hafizatul lil ghaib. Okey. Bima hafizallah. Okey, hafizallah, kalimah Allah ini tuan-tuan dan puan dapat lihat tidak ada
tanda ataupun huruf mat kan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan kena baca dengan panjang. Panjang dekat sini ma'arid li sukun. Hafizallah 2 harakat, ataupun boleh baca 4 hafizallah, ataupun 6 hafizallah. Okey. Seperti ma'arid li sukun. Okey, kita terus lagi. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhun. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak berhenti pada kalimah nun yang bersabdu, perlu didengungkan. Okey, dengung panjang tu panjang dengung, bukan panjang mat. Okey, contoh kalau panjang mat macam mana? Wahjuruhun. Itu panjang mat. Tapi kita panjangnya adalah panjang dengung. Jadi wahjuruhun. Wahjuruhun. Itu panjang dengung. Wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Sama juga nun yang bersabdu ni banyak ni dekat sini. Nun sabdu, nun bersabdu, nun bersabdu, kemudian nun bersabdu. Tuan-tuan dan puan-puan perlu dengungkan 2 harakat wajibul gunnah. Tak kisah sama ada tuan-tuan dan puan-puan nak sambung ataupun berhenti pada kalimah tersebut. Kita dah tunjukkan contoh tadi, wadribuhun. Okey. Dan selalu diingatkan huruf dad bukan huruf qalqalah, maka tidak boleh dilantunkan wadribu. Okey, tak boleh lantunkan wadribuhun. Sebab apa? Sebab dia bukan huruf qalqalah. Qalqalah ada 5 saja. Ba, jim, dal, qaf dan juga huruf ta. Selain daripada 5 huruf ini tidak boleh dilantunkan. Okey, huruf dad ke, huruf za ke, huruf nun ke tak boleh. Sebab apa? Sebab huruf qalqalah, huruf yang perlu dilantunkan hanya ada 5 saja. Jadi bila kita tengok tadi, huruf dad bukan tak termasuk dalam senarai tadi, tidak boleh dilantunkan. Okey. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Okey. Fa in ata'nakum. Okey, nun ada tanda mati. Okey, mim ada tanda mati. Jadi bacaannya perlu diizharkan. Kita perlu izhar. Okey, di sini nun yang ada tanda mati sama seperti mim yang ada tanda mati. Maka bacaan izhar, iaitu maksudnya jelas. Bila kita sebut jelas bermaksud tidak boleh kita dengung. Okey? Senang saja. Tuan-tuan dan puan yang baru nak belajar pun boleh faham insya-Allah. Okey, tak perlu ingatlah nama-nama tu. Cuma kita sebut nama tu untuk sahabat-sahabat kita yang dah lebih advance lah, untuk mereka ulang kaji kan. Okay. Cuma kalau ada soalan ke ataupun laju dan sebagainya, boleh je komen dekat bawah supaya saya dapat bantu tuan-tuan dan puan yang mungkin baru-baru nak belajar kan. Okay. Fa in ata'nakum, maka jelaslah tadi kita dah sebut bacaan jelas. Kemudian kita nampak contoh untuk qalqalah. Di mana? Di sini. Fala tabghu. Okay, maka dekat sini perlu lantunkan huruf ba ni. Okay, tuan-tuan dan puan-puan kena ingatlah ni. Qalqalah ni. Qalqalah ada 5 je, tak banyak pun. Jadi nak mudah tuan-tuan dan puan-puan hafal, huruf qalqalah ni kita dah sediakan ni. Ini kita panggil formula lah. Kalau dulu belajar masa sekolah dulu banyak guna formula-formula kan. Kita dah besar, dah dewasa, dah tua pun ada formula. Baju dah kotor. Dia dengar macam baju dah kotor kan. Jadi ini huruf ba, ini huruf jim, ini huruf dal, ini huruf qaf. Okay. Dan terakhir huruf ta. Huruf ta. Maka 5 saja. Jadi kalau kita tengok tadi dekat sini, fala tabghu, bermaksud huruf ba ini kena lantunkan. Okay. Cuma lantunan tu tuan-tuan dan puan kena berlatih sikit lah. Tak perlu buat lantunan yang kuat. Okay. Fala tabghu. Itu dah terlalu kuat. Okay. Just lantunkan sedikit saja. Fala tabghu. Fala tabghu. Okay. Perumpamaan dia seperti mana? Seperti bola yang berisi angin penuh. Kita lempar pada dinding, dia terus melantun. Itulah ibarat untuk qalqalah. Qalqalah sughra. Okay. Di sini qalqalah sughra. Alaihinna sabila. Nun yang ada sabdu, maka kita dengung 2 harakat lah macam biasa. Wajib
wajibul gunnah nama dia. Okey, sabila, sabila 2 harakat. Tuan-tuan perempuan pun dapat tengok alif kan. Alif kat sini bermaksud kena panjangkan 2 harakat. Cuma dari segi hukum tajwid namanya mad iwad, mad iwad. Okey, kalau tuan-tuan perempuan sebelum ni pernah belajar, jadi dalam sesi live pagi-pagi ni kita akan sentiasa ulang. Jadi yang tuan-tuan dan perempuan belajar tu dapat ingat. Dapat ingat secara tidak langsung. Sebab kita selalu ulang insya-Allah. Okey. Innallaha kana 'aliyan kabira. Okey, nun yang bersabdu wajibul gunnah juga, wajib dengan 2 harakat. Kemudian aliyah. Tuan-tuan dan puan dapat lihat dekat sini tanwin yang tidak selari. Jadi bila kita nampak tanwin tidak selari, macam mana nak baca dia? Tengoklah pada formula kita. Tanwin yang tidak selari, dia sama formulanya dengan huruf nun yang kosong. Okey, sama dengan huruf nun yang kosong. Maka gunalah formulanya sekiranya selepas huruf tersebut bukan huruf lam ataupun huruf ra, maka tuan-tuan dan puan baca dengan dengung. Okey, lagi sekali. Baris yang tidak selari, atas ataupun bawah, selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka baca dengan dengung. Okey. Tuan-tuan dan puan ingat sahaja formula ni, insya-Allah boleh jumpa macam mana ayat pun tuan-tuan dan puan boleh baca dengan baik. Kana aliyan kabira. Maka dekat sini tuan-tuan dan puan baca dengung. Sebab selepas tanwin ini bukan huruf yang huruf lam ataupun ra, di sini huruf kaf. Jadi aliyan kabira. Cuma tajwid di sini adalah ikhfa hakiki. Tanwin bertemu dengan huruf kaf. Maka dekat sini ikhfa hakiki. Okey, selesai ayat yang pertama, ayat yang ke-34 hari ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, selesai kita tajwid, kita lihat pula kepada terjemahan ayat untuk kita fahamlah apa yang kita baca tu. Sebab bahasa Al-Quran bahasa Arab. Jadi di sini kita baca terjemahan dia. Ar-rijalu qawwamun, kaum lelaki suami itu pelindung kepada perempuan, iaitu isteri, kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yakni lelaki, atas sebahagian yang lain, yakni perempuan. Dan kerana mereka, yakni lelaki, telah memberikan nafkah daripada hartanya. Maka dalam ayat ni kita dapat fahami bahawa seorang lelaki, seorang suami itu ar-rijal. Ar-rijal itu seorang suami lelaki. Maka dia, suami itu adalah pelindung ataupun kita panggil pemimpin. Pemimpin kepada golongan wanita, iaitu isteri. Kerana Allah, kenapa dia ni qawamun, jadi orang yang memimpin ataupun orang yang mempunyai kuasa ataupun orang yang mempunyai kekuatan. Kenapa? Sebab Allah telah melebihkan mereka. Melebihkan mereka dari segi apa? Dari segi kekuatan fizikal ataupun kekuatan rohani. Kan? Sebab lelaki itu lebih kuat berbanding perempuan secara umumnya. Ya, secara umumnya begitu. Cuma adalah juga lelaki yang macam tak berapa kuat kan. Kadang-kadang kalau kita nak banding, setiap orang tu tak sama. Kadang-kadang ada je yang isteri tu lebih kuat. Cumanya Allah nak bagi tahu dekat sini secara umum lelaki itu sebagai pemimpin ataupun orang yang lebih kuat berbanding dengan orang perempuan. Dan sebab apa lagi Allah bagi tahu qawamun 'alan nisa? Yang kedua disebabkan mereka telah memberikan nafkah daripada hartanya. Golongan lelaki ni dibertanggungjawabkan untuk memberi nafkah kepada isteri, kepada anak, kepada keluarga mereka. Maka disebabkan itu mereka ni dikira qawamun 'alan nisa. Okey, maka perempuan-perempuan yang solehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tiada. Maka di sini para isteri semua dalam ni, Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak apa Puan Nat Puan Nat. Okey, tak apa. Maka para isteri, bukan para-para. Maka para isteri yang ada dalam sesi pada pagi ini insya-Allah menjadi isteri yang solehah. Tapi apakah ciri-ciri wanita ataupun isteri yang solehah? Yang pertama Allah sebut dekat sini, mereka yang taat kepada Allah. Maka yang pertama sekali, isteri yang solehah cirinya adalah yang taat kepada Allah.
yang ikut suruhan Allah, solat tak tinggal, puasa tak tinggal kecuali cuti lah. Okey, menutup aurat dengan baik, okey, mendengar, mengikut ataupun patuh kepada suami, dan menjaga diri ketika suaminya tiada. Jadi sang isteri yang solehah ini menjaga diri ketika suaminya tiada. Sama ada ketika suaminya pergi kerja, sang isteri duduk di rumah, ataupun isteri keluar rumah, maksudnya tiada suami di sisi. Maka mereka ni menjaga diri mereka dan juga maruah suami. Kadang-kadang ada masalah keluarga, kita tak ceritakan pada orang lain, tak ceritakan pada kawan-kawan dan sebagainya, tidak mengaibkan si suami. Maka di situlah ciri-ciri wanita ataupun isteri solehah. Sebab apa? Sebab kalau ada masalah, berbincanglah dengan cara yang baik dengan suami. Tidak perlu kita hebahkan kepada orang luar. Jadi kerana Allah telah menjaga mereka. Ni apa ni? 191, Allah telah mewajibkan kepada suami untuk menggauli isterinya dengan baik. Okey, perempuan-perempuan yang kamu bimbang akan nusyus. Okey, nusyus ni maksudnya apa? Meninggalkan kewajipan sebagai seorang isteri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami. Ni ada nota kat sini, saya bacakan. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Okey, kemudian tinggalkanlah mereka di tempat tidur, yakni pisah tempat tidur, dan jika perlu pukullah mereka. Jadi dalam ayat yang kemudian ini kita dapat fahami bahawa apabila isteri-isteri yang suami-suami hadapi, mereka ini nusyus. Nusyus ni dia macam orang panggil apa? Orang panggil meninggi diri lah. Meninggi diri kepada suami dia. Tak nak dengar kata suami, tak minta izin dan sebagainya. Jadi hendaklah kamu, step yang pertama adalah sang suami boleh buat, beri nasihat dulu kepada isteri. Kepada isteri yang tak dengar kata tu. Bagi nasihat dulu, jangan terus pukul, jangan terus pulau. Jadi Islam mengajar kita untuk ikut step ini. Yang pertama adalah memberi nasihat kepada mereka. Beri nasihat ni bukan sekali je, maksudnya berkali-kali lah. Bukannya maksudnya kita bagi nasihat sekali, lepas tu dah terus kepada step yang kedua. Tetapi selepas kita beri nasihat nampak macam tidak memberi kesan, maka kita pergi kepada step yang kedua. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Yang ni pisahkan tempat tidur kita dan juga isteri. Ada beberapa pandangan lah, sama ada kita tinggalkan tempat tidur, suami tidur dekat lain. Dekat lain tu bukan dekat luar rumah, maksudnya di dalam rumah yang sama, cuma tidak tidur bersama dengan suami. Tidak tidur bersama dengan suami. Ada juga pandangan bahawa tidak tidur satu tempat ni bermaksud tidak bersetubuh. Tidak bersetubuh ataupun tidak bercakap dengan isteri. Okey, itu maksud dekat sinilah, tinggalkan mereka di tempat tidur. Dan kemudian kalau tak memberi kesan juga, okay, setelah beberapa kali, dan jika perlu pukullah mereka. Pukullah mereka ni bukan pukul yang sampai memberi kesan ataupun macam kita tengok orang bergaduh kan. Itu tak boleh. Jadi pukul-pukul ni ada syarat-syarat dia juga. Kita tidak boleh pukul macam untuk melepaskan geram. Kan? Kita tidak boleh pukul macam kita nak mencederakan dia. Pukulan tersebut hanyalah untuk kita mengajar ataupun mendidik. Okay? Untuk kita mengajar ataupun mendidik. Jadi adalah ulama yang meletakkan syarat-syarat kita nak memukul tu. Antaranya kita pukul tak boleh menyebabkan luka ataupun patah. Lagi apa lagi? Tidak pukul secara berterusan ataupun secara menerus. Apa lagi? Tidak pukul pada satu tempat yang sama berulang-ulang kali. Lagi tidak boleh pukul pada bahagian muka. Pada bahagian muka dan juga kemaluan. Sebab muka tu memang aset kan, aset sebagai seorang isteri. Kemudian ulama juga bagi tahu tidak menggunakan kekerasan, seperti menggunakan rotan, kayu ataupun besi yang boleh mencederakan mereka. Jadi itu syarat-syarat yang ulama tetapkan untuk wadribuhun ni. Mana tadi? Pukullah mereka ni. Maka dengan niat pukulan itu untuk mendidik, bukan untuk mendera. Itu yang kita kena highlightkanlah para suami, insya-Allah. Okay, jadi ada tiga step di sini. Boleh amalkanlah sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Macam tadilah disebutkan sebelum ni ayat nusyuz kan. Nusyuz.
Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Tapi bila mana isteri itu sudah dengar kata ataupun bila kita dah nasihat tadi, kan, mana bila kita dah nasihat mereka dapat terima, dapat berubah, maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya. Janganlah kita nak cari-cari sebab supaya menyusahkan lagi isteri kita tu. Okey. Jadi bila mana dia dah insaf, dah bertaubat dan sebagainya, maka kita layanlah seperti biasa. Layan dengan layanan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi dalam ayat ni Allah ingatkan kita lah, kalau kita nak niat untuk menyusahkan isteri kita, maka ingatlah bahawa Allah itu Maha Tinggi, Maha kuat, lebih kuat daripada kamu, iaitu sang isteri, sang suami. Okey. Jelas InsyaAllah kita sambung ayat berikutnya. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا Inna Allah kana aliman khabira. Okey, baik. Kita tengok pada baris yang pertama. Wa in khiftum. Okey, wa in khiftum, nun yang ada tanda mati, mim yang ada tanda mati. Jadi cara bacaannya adalah sama, iaitu bacaan izhar. Okey, mim yang ada tanda mati, nun yang ada tanda mati, maka bacaannya izhar, iaitu jelas dan juga tidak boleh didengungkan. Okey. Kemudian bainihima fab'athu hakaman. Fab'athu di sini ada huruf qalqalah. Maka tuan-tuan dan puan lantunkan sedikit saja di sini huruf qalqalah surah. Okey, fab'athu. Kemudian kat sini tuan-tuan dan puan dapat lihat lagi hamzah wasal, kan. Fab'athu, hamzah wasal dekat sini ni. Alif yang ada tanda kepala sad. Tapi kita tak bunyikan alif tersebut. Kita tak baca bainihima fa'ab'athu. Okey, tak boleh baca macam tu sebab kita sambung. Maka kita abaikan saja, terus fab'athu. Okey, macam tu saja. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Okey. Tanwin yang tidak selari kita jumpa 1, 2. Okey. Tanwin yang tidak selari 2. Kemudian nun yang ada tanda mati ada 2 juga. Jadi kedua-duanya bacaannya beza, kan. Kita dah tengok tanwin yang tidak selari. Selepasnya bukan lam ataupun ra kita baca dengung. Tetapi kalau nun yang ada tanda mati, bacaan izhar, iaitu jelas dan tidak boleh dengung. Maka kita lihat dekat sini tadi, hakamam ni dekat sini hamzah, di sini izhar halqi. Okey, izhar halqi. Maka kita baca di sini dengung, di sini tidak boleh dengung. Hakamam min ahlihi. Okey, tuan-tuan dan puan dapat lihat dekat sini ada tanda mad ya ni. Ahlihi dekat sini kita panggil mad silah qasirah. Okey, mad silah qasirah ini tanda dia lah. Cuma kalau kita belajar detail, macam mana kita nak tahu di situ ada hukum mad silah qasirah ataupun mad silah. Di sini ada ha. Hujung dia berakhir dengan ha, bertemu dengan huruf waw ataupun huruf selain hamzah, maka di situ mad silah qasirah. Kalau huruf ha bertemu dengan huruf hamzah, di situ mad silah tawilah. Cuma ulama dah mudahkan kita dengan bagi tanda ini saja, maka kita tahu dekat situ ada hukum mad silah. Di sini mad silah qasirah, tidak ada ombak atas ni. Maka yang penting cara baca. Nama-nama tu bonus. Okey, yang penting tuan-tuan dan puan baca dengan harakat yang betul, iaitu berapa harakat? 2 harakat. Okey. Ahliha, okey, ada tanda ombak. Selepasnya bukan huruf bersabdu, maka baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Ombak, selepasnya bukan huruf yang bersabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, in yurida. Okey, nun yang kosong, selepasnya bukan huruf lam ataupun ra,
Okey, ni di sini pun sama. Okey, nun kosong sama formula dia seperti tanwin yang tidak selari. Okey. Nun kosong sama formulanya seperti tanwin yang tidak selari ataupun tanwin baris depan 99. Maka kita tengok kalau selepas huruf tersebut bukan huruf lam ataupun ra, maka kita baca dengung. Okey, seperti mana contoh inilah. Kan, nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, dan juga tanwin tidak selari selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka bacalah dengan dengung 2 harakat. Cuma di sini idgham ma'al gunnah kita panggil. Yurida, maksudnya kita masukkan ke dalam huruf ya. Di sini pun sama, idgham ma'al gunnah. Nun bertemu dengan ya ataupun tanwin bertemu dengan huruf ya, nun mati. Okey. Maka dengung 2 harakat. Innallaha kana aliman khabira. Nun yang bersabdu wajibul gunnah, wajib dengung 2 harakat. Aliman, innallaha kana aliman khabira. Okey, man kena baca dengan jelas. Berbeza dengan yang tidak selari. Kalau tanwin yang selari maka baca dengan jelas, izhar jelas, bermaksud tidak boleh dengung. Tuan-tuan dan puan-puan, aliman khabira. Okey. Baik, kita lihat pada terjemahan ayat ke-35. Dan jika kamu bimbang terjadi salah faham antara kedua-duanya, maka kirimlah seorang orang tengah daripada keluarga lelaki dan seorang orang tengah daripada keluarga perempuan. Maka sekiranya ada pertelingkahan ataupun ada ujian lah antara suami dan isteri dalam rumah tangga, kan, ada isu, maka kedua-dua pihak ni tidak boleh berbincang secara baik. Maksudnya isteri dengan suami ni dia tidak boleh nak bincang-bincang, kadang-kadang isteri marah. Kalau kita isteri nak bincang dengan suami, kadang-kadang suami marah. Jadi macam tak ada penyelesaian, maka Allah SWT ajar kepada kita bahawa kirimlah seorang hakama, seorang yang adil lah. Hakim ni orang yang adil, yang kita boleh percaya, beri kepercayaan kepada dia, orang yang mempunyai kefahaman agama. Tak adalah alim tapi faham tentang agama itu, agama Islam. Maka kita lantik seorang daripada kalangan keluarga lelaki dan juga seorang dari kalangan perempuan untuk kita berbincang. Okay, berbincang untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut. Bukan kita suka-suka hati boleh cerita kepada orang lain. Contohnya cerita kepada kawan-kawan. Apatah lagi cerita kepada kawan-kawan yang memang suka batu api. Suka memecahkan rumah tangga orang, suka tengok kawan bergaduh dengan suami ataupun dengan isteri. Kepada orang tersebut kita tidak boleh ceritakan ataupun tidak boleh melantik mereka sebagai hakama tadi kita dah baca. Okey. Jika kedua-duanya yakni orang tengah. Di sini kita baca tadi in yurida islaha. Okey. Sekiranya jika kedua-duanya orang tengah bermaksud untuk mendamaikan, dia boleh jadi jugalah maksud kedua-duanya ni iaitu suami ataupun isteri. Dua-dua boleh jadi maksud, sama ada suami isteri ataupun orang tengah tadi tu yang dilantik bermaksud untuk mendamaikan. Nescaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Maka dengan niat kita nak mendamaikan suami isteri, kita sebagai orang tengah nak mendamaikan suami isteri, ataupun suami isteri itu melantik orang tengah untuk dia berdamai balik sebenarnya. Walaupun bergaduh kan, tapi ada niat dalam hati yang kecil untuk berbaik semula. Maka insya-Allah nescaya Allah berikan taufik kepada suami isteri itu, kan, sama ada teruskan perkahwinan ataupun lebih baik berpisah dengan cara yang baik. Okey, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi orang-orang yang dah diberikan kepercayaan untuk menjadi orang tengah, maka laksanakanlah tanggungjawab dan juga amanah untuk mendamaikan antara suami isteri tersebut. Kerana apa? Kerana Allah Maha mengetahui apa yang mereka rancangkan, apa yang mereka niatkan terhadap pasangan suami isteri tersebut. Okey, kalau niat salah maka Allah tahu dan juga Allah Maha teliti. Allah dapat balas dekat akhirat nanti insya-Allah. Okey. Baik, kita teruskan lagi ayat yang ke-36. Auzubillahi wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana
وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Okey, kita lihat tajwid dalam ayat yang kita baca. Wa'budullah sama juga ada hamzatul wasal di sini. Maka kalau kita sambung tidak perlu membariskan ataupun abaikan saja hamzah wasal ini dalam bacaan. Wa'budullah, tidak perlu kita baca wa'abudullah, wa'ubudullah, wa'i'budullah, tak perlu. Hanya terus ke dalam huruf ain saja. Wa'budullaha wala. Okey? Jelas dekat situ. Hamzah wasal tu kalau kita sambung abaikan saja dalam bacaan. Okey, wala tusyriku bihi syai'a. Okey, di sini kita nampak lagi contoh untuk mad silah. Mad silah qasirah, maka panjangnya 2 harakat. Okey, 2 harakat, bihi 2 harakat seperti mana mad asli juga. Wabil walidain. Okey, syai'a. Syai'a dekat sini ada hukum mad iwad. Okey, tanwin yang berbaris di atas. Cumanya dekat sini biasanya tuan-tuan dan puan baca dengan betul dah lah sebab ada alif. Cuma pada sesetengah perkataan, contohnya nisa'a ataupun ma'a, di situ tidak ada alif di penghujung perkataan. Maka tuan-tuan dan puan perlu baca seperti mana ini juga. Maksudnya nisa'a dan juga ma'a perlu dibaca dengan 2 harakat juga. Walaupun tuan-tuan dan puan kalau tengok pada perkataan nisa'a dan juga ma'a tersebut tidak berakhir dengan alif. Dia berakhir dengan hamzah tanwin di atas sahaja. Cuma cara baca sama. Sebab apa? Sebab hukum yang sama, iaitu mad iwad. Dia berlaku bila tanwin baris atas saja. Kalau tanwin baris bawah, tanwin baris depan tidak perlu kita panjangkan. Just matikan terus. Okey. Cuma khas untuk tanwin yang berbaris di atas. Okey. Wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini. Okey, kalau macam sebelum ni kita banyak jumpa ya yang kosong kan. Ya kosong, alif kosong, waw kosong, itu adalah huruf mad. Tapi kalau kita nampak ya ada tanda mati ataupun waw ada tanda mati, di situ huruf lin. Huruf lin ni boleh jadi mad lin bila mana kita berhenti pada kalimah tersebut. Contoh kita nak berhenti pada wabil walidain, maka tuan-tuan dan puan kena panjangkan. Kita tak boleh baca wabil walidain. Tak boleh baca macam tu. Kena panjangkan sama ada 2, 4 ataupun 6 harakat. Macam ma'ari li sukun juga. Itu mad lin. Okey, berlaku bila mana kita nak wakaf pada perkataan tersebut. Wabil walidain. Baca panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Kalau kita sambung macam tadi wabil walidain ihsana, tak perlu baca panjang. Sebab tu dia mad yang berlaku ketika wakaf saja. Ihsana. Okey, pastikan huruf ha di sini dipedaskan. Wabidil qurba wal yatama. Okey, di sini banyak contoh untuk alif lam qamariyah. Macam mana nak tahu alif lam qamariyah? Tandanya adalah lam ada tanda sukun ataupun ada tanda mati. Ke semua tempat ni. Okey, maka perlu dijelaskan huruf lam di dalam bacaan. Wabidil qurba wal yatama. Ada ke huruf lam yang kosong? Ada. Macam ni. Was-sahib kan lam kosong. Maka tidak perlu dilafazkan huruf lam. Kalau lam yang ada tanda mati, perlu dilafazkan huruf lam tersebut. Itu bezanya. Maka yang tidak ada tanda di sini adalah alif lam syamsiyah. Was-sahibi bil jambi. Okey. Bil jambi, tuan-tuan dan puan dapat lihat di sini ada mim yang ekornya ke bawah. Maka mim ekor ke bawah di sini ada hukum iklab. Apa itu iklab? Bacaan nun yang kita tukar kepada huruf mim. Bil jambi. Kita tak sebut janbi, nun. Sebab dah tukarkan nun kepada huruf mim. Bil jambi. Maka kita tukar kepada mim dan juga dengung 2 harakat. Di situ bacaan iklab. Okey.
Wabnis sabil. Ba salah satu daripada huruf qalqalah yang ada 5. Okey, huruf ba qalqalah, maka perlu dilantunkan. Okey. Wabnis sabil, lantunkan sedikit. Wama malakat aymanukum. Kum, pastikan bibir atas dan juga bibir bawah tuan-tuan dan puan-puan. Ketika mana menyebut huruf mim yang bertanda mati ataupun mim yang bersabdu, maka pastikan bibir atas dan juga bibir bawah tuan-tuan dan puan-puan dirapatkan serapat-rapatnya. Tidak boleh ada sebarang regangan. Kalau tak, dia tidak sempurnalah bunyi mim mati tersebut. Okey. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nun yang bersabdu wajibul gunnah. Okey, wajib dengung 2 harakat. Kemudian nun kosong, kita tengok formula selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung 2 harakat. Man kana mukhtala. Nun yang kosong tadi formula dia sama dengan tanwin yang tidak selari kan. Kita tengok baliklah nota kita. Nun yang kosong sama formulanya dengan tanwin yang tidak selari. Maka bila sama, kita tengoklah formula dia. Selepasnya bukan huruf lam ataupun bukan huruf ra, maka kita baca dengan dengung. Okey, di sini kedua-duanya kena baca dengung lah. Nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra. Nun ataupun tanwin tidak selari selepasnya bukan lam ataupun ra, maka dengung 2 harakat. Dan kedua-dua ini adalah ikhfa hakiki. Okey, ikhfa hakiki. Man kana mukhtalan fakhura. Kedua-dua tempat tadi kita baca dengan dengung. Okey, baik, kita tengok pada terjemahan ayat yang ke-36. Habis dah cerita tadi, cerita tentang suami isteri dan juga lepas-lepas kita dah cerita tentang pembahagian harta pusaka dan lain-lain lah. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua-dua orang tua, kaum kerabat. Ni panjang ni lah. Okay, jadi yang pertama, Allah SWT beri peringatan kepada kita, sembahlah Allah. Dan juga Allah bagi tahu kita janganlah mempersekutukannya. Sembah Allah dan juga jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Maksudnya dengan apa-apa sahaja, sama ada menyekutukannya dengan syirik lah, kita panggil syirik. Kalau sekutukan kita panggil syirik. Sama ada syirik kecil ke ataupun syirik besar, maka jangan lakukan. Jadi syirik kecil, contohnya kalau macam kita tinggalkan amalan sebab tak nak disebabkan seseorang, maka risau kita dikira sebagai syirik kecil. Sebab apa? Sebab kita sepatutnya nak buat amalan tersebut, tetapi kita tidak melakukan amalan tersebut disebabkan takut orang kata dan sebagainya. Sebab kita kena buat sesuatu tu kerana Allah. Bila kita buat sesuatu selain daripada Allah, maka di situ dibimbangi berlakunya syirik kecil. Apatah lagi syirik besar lah, menyembah selain daripada Allah ataupun menyembah berhala dan sebagainya. Dan berbuat baiklah kepada kedua-dua orang tua, ibu bapa kita, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang yang miskin. Anak-anak yatim ni kita dah sebut dalam ayat-ayat sebelum ni, iaitu kena jaga hak-hak anak yatim. Dan juga bagi sesiapa yang menjaga anak yatim, mereka ini seperti dekatnya seperti kahatan kan, jari telunjuk dan juga jari apa panggil tengah tu, dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat sana. Jadi anak yatim ni siapa kita dah sebut hari tu. Anak yatim ni bermaksud orang yang tidak mempunyai ayah, yang belum balik. Yang belum balik, yang tidak mempunyai ayah. Kematian ayah lah. Orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Okey, ada notes dekat sini, kita baca apa tu. 193. Dekat dan jauh di sini ada yang mengertikan dengan tempat hubungan kekeluargaan dan ada pula antara yang muslim dan yang bukan muslim. Okey, maksudnya dekat sini tetangga yang dekat kan. Kita baca tadi wabizil qurba wal jarizil qurba wal jaril junub. Iaitu tetangga yang dekat, wal jarizil qurba. Tetangga yang dekat ni ada yang memberi maksud bahawa ada hubungan kekeluargaan, hubungan kerabat.
maksud yang dekat ni. Ataupun ada juga yang memberi maksud bahawa yang sesama Islam, sesama Muslim. Kemudian wal jaril junub, orang tetangga yang jauh, sama, iaitu maksudnya orang yang bukan dalam kerabat kita. Ada juga yang memberi maksud bukan orang Islam. Itu maksud perbezaan antara wal jaril qurba, wal jaril qurba dengan wal jaril junub. Tapi yang penting kedua-duanya kita kena berbuat baik. Teman sejawat, wasahibi bil janbi wa banis sabil, dan juga ibnu sabil. Ibnu sabil ni maksudnya apa? Ibnu sabil ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan maksiat, yang kehabisan bekalannya, termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapanya. Maka dekat sini kita boleh tahu ibnu sabil ni macam orang musafir lah. Orang musafir yang kehabisan bekalan. Yang kehabisan bekalan, maka perlu kita bantu mereka. Tapi kalau orang musafir yang dah ada bekalan cukup, kaya, tak perlulah. Mereka ni tak perlukan bantuan. Seperti mana Ibnu Sabil yang disebutkan dalam ayat ni, itu orang yang musafir yang kehabisan bekalan, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Dan mereka semua ni Allah SWT suruh buat baik. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga diri. Seterusnya ayat yang terakhir insyaAllah, tuan-tuan dan puan. Ayat terakhir untuk hari ini sekarang pukul berapa dah? 9.53. Sikit lagi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Okey, baik. Selesai untuk bacaan, kita pergi sekejap pada tajwid. Okey, pada hukum-hukum tajwid. Alladzina yabkhuluna wa ya'murun. Okey, yabkhulun, huruf ba qalqalah, maka dilantunkan lantunan yang sedikit saja di sini, qalqalah surah. Wa ya'murun. Okey, wa ya'murun, pastikan huruf hamzah yang disukunkan ataupun ada tanda mati, tuan-tuan dan puan, bunyikan seperti hamzah lah, bukan ain. Okey, kalau contoh ain wa ya'muru. Kalau tuan-tuan dan puan cek bacaan masing-masing. Kalau tuan-tuan dan puan baca wa ya'muru bermaksud ain. Okey, jadi bacaannya wa ya'murun. Kalau ikut tingkatan dalam makhraj huruf, hamzah ini berada di bahagian kerongkong yang paling bawah. Maka kita perbetulkanlah dari segi tempat keluar huruf. Jadi tuan-tuan dan puan nak belajar dekat mana keluar huruf-huruf hijaiyah, tuan-tuan dan puan boleh lihat pada video yang kedua latest, tak silap saya, boleh tengok dekat situ lah, berkaitan dengan makhraj huruf. An-nas bil bukhl. Okey, di sini lam yang tidak ada tanda, di sini lam yang ada tanda mati. Maka yang sini alif lam syamsiyah, di sini alif lam qamariyah. Beza dari segi bacaan, di sini tidak perlu dilafazkan lam, di sini perlu dilafazkan lam. Itu saja. Kemudian tadi kita berhenti pada bil bukhl. Okey, maka lam tersebut tidak boleh kita abaikan. Maksud abai itu macam mana? Kita baca an-nas bil bukh. Tak bunyi lam ni. Bil bukh. Itu salah. Ataupun kita baca bunyi baris. Bil bukhli. Bil bukhli. Itu salah juga. Jadi kita kena sukunkan. Bil bukhl. Macam mana cara dia? Kena letakkan lidah pada tempat keluar lam juga. Cuma kita tidak bariskan dia. Okey. Wa yaktumuna ma atahumullah. Okey. Ombak selepasnya bukan huruf bersabdu. Okey, tengok. Nota keramat kita. Ombak selepasnya bukan huruf sabdu, maka 4 ataupun 5 harakat. Jadi dekat sini sama. Ombak selepasnya bukan huruf sabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Di sini ada hukumnya mad jaiz munfasil, iaitu mad bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimah yang berasingan, iaitu ma satu perkataan, atahum ata perkataan yang lain. Okey. Min fadlih. Okey, nun yang kosong. Okey, formula yang sama juga kita ulang-ulang sebelum ni. Selepasnya bukan lam atau ra, maka
maka dibaca dengan dengung 2 harakat. Wa a'tadna lil kafirin, tad kena lantunkan sebab dia salah satu daripada 5 qalqalah tadi. 5 qalqalah, tuan-tuan dan puan ingat, ba, jim, dal, qaf dan juga huruf ta. Baju, da, qata, ada 5 sahaja huruf qalqalah, maka tuan-tuan dan puan hafallah. Ini formula kita dah sediakan ni. Baju, da, qata, baju, da, qata, baju, da, qata. Maka ulang-ulang selalu ingatlah. Maka bila jumpa huruf 5 huruf tersebut, dilantunkan. Azaban muhina. Okey, tanwin yang tidak selari selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengan dengung 2 harakat. Okey, formula kita lah. Tanwin tidak selari selepasnya bukan lam ataupun ra, kita baca dengan 2 harakat. Ya, di sini idgham ma'al gunnah ataupun kita boleh sebut sebagai wajibul gunnah. Sebab mim yang bersabdu ataupun nun bersabdu kita baca dengan dengung 2 harakat, wajibul gunnah. Okey. Selesai ayat yang ke 37, ayat terakhir untuk hari ini insya-Allah. Iaitu orang-orang yang kedekut dan menyuruh orang lain berbuat kedekut. Siapa itu orang yang sombong? Allah sebut tadi kan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membangga diri. Siapa mereka? Iaitu orang yang kedekut, yang bakhil dan menyuruh orang lain berbuat kedekut. Dahlah dia tu kedekut, dia menyuruh ataupun mengajak orang lain supaya kedekut juga, tak bersedekah, menakut-nakutkan orang. Contohnya kalau orang tahu ada kawan nak bersedekah, dia cakap nanti habislah duit kan, nak makan apa lepas ni. Jadi dekat situ mereka ni orang yang kedekut. Kemudian mengajak orang lain buat kedekut, membuat perkara yang mungkar juga, dan menyembunyikan kurniaan yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Maksud dekat sini menyembunyikan kurniaan yang telah diberikan Allah kepadanya ni, maksudnya orang yang tidak menampakkan pemberian Allah kepadanya. Contohnya dia dapat banyak duit kan, dapat banyak harta, tapi dia tunjuk yang dia tu miskin dan sebagainya. Jadi kita kalau dapat nikmat daripada Allah SWT, kita gunakan dengan baik. Kita gunakan dengan baik, jangan orang panggil apa? Jangan kufur nikmat. Okey, jangan kita kufur nikmat. Okey, apa ni soalan? Boleh tahu kenapa lam dengan ra tak boleh dengung lepas jumpa nun? Sekejap saya baca komen. Boleh tahu kenapa lam dengan ra tak boleh dengung lepas jumpa nun tanpa baris? Nun kosong tadi. Okey, soalan daripada Puan Mami. Kenapa huruf kalau ada huruf lam ataupun ra selepas daripada nun yang tak berbaris, nun kosong lah, kita sebut dia nun kosong, tak ada baris, tak ada tanda mati, kenapa kena dengung? Kenapa tak boleh dengung? Betul, kalau selepas nun yang kosong ataupun tanwin yang tidak selari, tanwin depan 99, kalau selepasnya lam ataupun ra, kita tak boleh dengung. Sebab apa? Sebab memang cara bacanya dekat situ seperti itu, iaitu idgham bila gunnah. Kalau Puan Mami pernah dengar, kita panggil dia idgham bila gunnah, iaitu tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf lam ataupun ra. Di situ idgham bila gunnah bermaksud kena masuk dalam huruf lam ataupun ra bila tanpa gunnah, iaitu tanpa dengung. Cumanya kenapa kita buat formula ni? Untuk tuan-tuan dan puan mudah untuk ikut dan mudah untuk ingat. Sebab apa? Sebab dalam formula ni ada macam-macam nama hukum lah. Macam tadi kita sebut idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah, ada dalam formula ni semua. Jadi kita ringkaskan. Ataupun ikhfa hakiki, di bawah ni ada hukum izhar halki, izhar syafawi. Di sini idgham ma'al gunnah, idgham syafawi pun ada. Jadi kita dah simpulkan dalam formula yang sama. Cuma kalau kita nak belajar detail tu, kita belajar dalam tajwid tu ada macam-macam hukum nama dia lah. Boleh bagi contoh ayat. Kita jumpa dah tadi. Contoh ayat dia mungkin Puan Mami baru masuk. Kita cuba bagi contoh tadi, tak silap kita jumpa. Okey, dekat sini. Puan Mami, hafizatul lil ghaibi. Baru masuk. Okey. Ini contoh dia. Okey, kita tengok tadi kan. Nun mati ataupun nun kosong sama dengan tanwin yang tidak selari atas bawah ataupun tanwin baris depan 99. Formula yang sama.
Okey, kalau selepasnya bukan lam ataupun ra kita dengung. Maka kalau selepasnya lam ataupun ra macam kat sini kita tengok. Okey, 99 selepasnya huruf lam. Maka kita tak boleh ikut yang ni. Kita baca dengan tak dengung. Bila ini kita baca dengan tak dengung. Ni kita kena tambah sikit lah kot. Okay, kita tambah dekat sini. Kalau selepasnya lam ataupun ra, kita tambah sikit kat sini. Kalau selepasnya lam ataupun ra, maka tak dengung. Tapi kalau selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung. Okay, contoh dia kat sini Puan Mami. Hafizatul lil ghaibi. Okay, jelas. Boleh dapat Puan Mami? Saya rasa penerangan tu dah tak laju dah. Kalau ada yang kurang jelas ataupun tak faham ataupun macam laju sikit, boleh saja tanya dekat bawah, insya-Allah. Faham? Okey, baik, alhamdulillah. Okey, itu saja tuan-tuan dan puan untuk hari ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Alhamdulillah kita selesai pada muka surat yang ke-84. Okey, dalam surah An-Nisa ni banyaklah kita dah belajar kan tentang hukum hakam ataupun berkaitan wanita kan, wanita, anak yatim, yang berkaitan dengan muamalat dengan manusia kan. Banyak kita belajar. InsyaAllah kita akan sambung lagi esok pada muka surat yang ke-85, pada jam yang sama jugalah insyaAllah, iaitu jam 9 pagi. Kalau tidak ada sebarang halangan, insyaAllah kita akan sama-sama mengaji lagi esok pada jam 9 pagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang berkelapangan boleh join dan ajak lagi kawan-kawan, sahabat-sahabat ataupun family kita yang tengah free tu lah, daripada duk scroll TikTok ataupun tengok kan benda-benda yang tidak bermanfaat. Jadi spendkan masa lebih kurang 1 jam saja untuk kita belajar dengan niat untuk kita mendekati Allah SWT, iaitu dengan cara kita faham kalam dia. Itu kita faham apa yang Allah SWT nak sampaikan kepada kita melalui Al-Quran. Banyak lagi sebenarnya kita nak kena belajar ni, kan. Jadi insyaAllah sama-sama. Halaman 85, ya, alhamdulillah. Okay, insyaAllah semoga kita semua bersemangatlah sehingga ke akhir hayat kita. Kita selalu doa supaya dimatikan dalam husnul khatimah, kalau boleh dalam kita beribadat kan. InsyaAllah. Jadi itu saja, kita tangguh dulu majlis ilmu pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, bagi Puan Mami ataupun sahabat-sahabat yang lain yang baru masuk, yang terlepas sesi, boleh tengok dekat YT ya, YT. Saya selalu upload je sesi-sesi yang dah selesai tu, boleh tengok dekat YT. Tekan je dekat link bio tu, pilih YT. Okey, tengok recording sebelum ni, insya-Allah. Semoga dapat manfaat. Itu saja, saya mohon maaf atas kekurangan sepanjang sesi pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.